Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syarfa Amni binti Saiti, ambilan Jun 2022, keluaran 2026. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang apresiasi ukiran kayu. Apresiasi bermaksud pengiktirafan, penghargaan dan penilaian sesebuah karya. Dalam seni visual, apresiasi bermaksud memahami serta menilai hasil karya melalui aspek-aspek yang tertentu. Pada 25 September 2023, saya dan rakan kelas elektif Teras Pendidikan Seni Visual telah berkunjung ke Kraftangan Malaysia di Kuala Pilah bagi melengkapkan tugasan yang kedua kami, iaitu penghasilan karya. Jadi pada kali ini, saya akan melakukan pembentangan bagi melengkapkan tugasan yang ketiga dan saya akan melakukan pembentangan apresiasi ukiran kayu yang dihasilkan. Justeru, saya akan membentangkan apresiasi seni bagi kraf ukiran kayu yang dihasilkan sewaktu saya berada di Kraftangan Malaysia. Baiklah, saya akan membentangkan tentang bahasa seni visual, iaitu unsur-unsur seni yang terdapat dalam kraf ukiran kayu yang telah saya hasilkan. Unsur seni yang pertama ialah garisan. Garisan digunakan untuk menghasilkan motif flora pada ukiran kayu. Garisan juga digunakan untuk menghasilkan bentuk pada ukiran kayu. Unsur rupa yang terdapat dalam ukiran kayu ini merupakan rupa organik. Rupa organik mempunyai rupa bebas dan ianya tidak terikat pada bentuk yang khusus seperti rupa bunga yang terdapat pada ukiran kayu ini. Unsur seni yang seterusnya adalah bentuk. Bentuk ukiran kayu ini adalah bentuk konkret. Bentuk ukiran kayu ini bersifat 3 dimensi. Ia mempunyai luas, tinggi, isi padu dan juga jisim. Selain itu, bentuk ukiran kayu ini merupakan bentuk konkret kerana ianya boleh disentuh dan dipegang serta boleh dilihat daripada pelbagai sudut. Seterusnya adalah unsur jalinan. Jalinan dalam ukiran kayu yang dihasilkan merupakan jalinan sentuh. Apakah itu jalinan sentuh? Jalinan sentuh ini biasanya dapat dikesan melalui deria sentuhan, iaitu contohnya permukaan kulit kayu pada papan ukiran kayu tersebut. Unsur ruang yang digunakan dalam karya ukiran kayu ini adalah ruang nyata ataupun ruang fizikal. Dalam ukiran kayu yang dihasilkan, teknik ukiran kayu tebuk timbul mempunyai ruang negatif dan positif. Ruang positif adalah objek yang diukir, manakala ruang yang tidak diukir dikenali sebagai ruang negatif. Ukiran kayu tebuk timbul membuat objek-objek dalam ruang positif menjadi lebih menonjol daripada ruang negatif. Dengan kedalaman yang sesuai antara ruang negatif dan positif, seniman boleh mencipta ukiran 3 dimensi pada permukaan kayu yang hendak diukir. Seterusnya, saya menggunakan shellac untuk mewarnakan papan ukiran kayu saya. Shellac tersebut menghasilkan warna perang pada permukaan ukiran kayu. Warna yang digunakan adalah warna panas, iaitu warna perang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prinsip rekaan dalam ukiran kayu yang telah saya hasilkan. Prinsip penegasan yang terdapat dalam ukiran kayu ini adalah apabila ukiran kayu diukir menggunakan teknik tebuk timbul. Jadi, apakah itu teknik ukiran tebuk timbul? Teknik ukiran tebuk timbul adalah ukiran yang diukir pada bongkah papan atau papan dengan menebuk sebahagian daripada permukaan bongkah. Teknik ini menyebabkan motif yang diukir kelihatan timbul dan membentuk rupa 3 dimensi. Penegasan wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang menonjol, kontra atau ganjil dalam sesuatu gubahan. Fungsi penegasan adalah untuk menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan. Prinsip yang seterusnya adalah prinsip imbangan. Imbangan bermaksud kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan. Dalam ukiran kayu yang telah saya ukir, prinsip imbangan yang digunakan ialah imbangan simetri. Hal ini demikian kerana terdapat unsur seni yang sama antara bahagian kiri dan kanan serta atas dan bawah ukiran kayu tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kraf tradisional ukiran kayu. Kraf ukiran kayu tradisional merupakan salah satu seni ukiran kayu tradisional masyarakat Melayu yang menerapkan unsur-unsur alam sekitar dan cara hidup sebagai identiti dalam ukiran mereka. Seniman ukir dapat mengekspresikan perasaannya pada karya yang dihasilkan. Contohnya, proses meluakkan kayu dengan menggunakan pisau wali lebih meninggalkan kesan emosi berbanding dengan pahat ukir yang digunakan. Selain itu, seniman ukir dapat menghayati setiap lengkuk motif ukiran dengan pisau wali semasa melakukan proses meluak kayu.
Ukiran kayu dapat dilaksanakan dengan berbagai-bagai teknik. 3 teknik utama dan gaya di dalam seni ukiran Melayu ialah yang pertama adalah ukiran larik. Ukiran larik ini berbentuk bulat dengan susunan gerlang-gerlang dan genting-gentat yang menarik. Ukiran ini sering terdapat pada ulu senjata, perabot, tongkat, gasing, tiang-tiang rumah dan sebagainya. Teknik ukiran kayu yang kedua adalah ukiran tebuk tembus. Ukiran tebuk berasal dari sekeping papan atau beberapa keping papan yang ditebuk dengan menggunakan gerudi gergaji supaya tembus bentuk-bentuk bunga atau corak. Terdapat 2 jenis ukiran jenis ini iaitu ukiran tebuk tidak silat dan ukiran tebuk silat. Teknik ukiran kayu yang ketiga ialah ukiran tebuk timbul. Ukiran tebuk timbul bersilat adalah ukiran tebuk timbul yang tidak ditebuk tembus dan bahagian motif yang diukir akan timbul dan mempunyai silat. Kebiasaannya, jenis ukiran ini terdapat pada peti kayu, daun pintu dan tiang-tiang rumah Melayu tradisional. Yang kedua adalah ukiran tebuk timbul tanpa silat, iaitu ukiran ini adalah sama, jenis ukiran ini adalah sama dengan ukiran tebuk timbul bersilat, iaitu ukiran yang tidak ditebuk tembus, tetapi motif-motif yang dihasilkan tidak mempunyai silat. Contohnya adalah ukiran pada perabot, senjata dan juga barang hiasan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan ukiran kayu. Antara alat yang digunakan untuk menghasilkan ukiran kayu adalah pahat. Pahat digunakan untuk menebuk, membuang dan melicinkan bahagian dasar kayu, manakala kertas pasir digunakan untuk melicinkan permukaan ukiran. Seterusnya, pisau wali digunakan untuk membuat silat, mengikis dan melicinkan silat, manakala kikir pari digunakan untuk merata dan melicinkan ukiran kayu. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan ukiran kayu. Bahan utama dalam menghasilkan seni ukiran ialah kayu. Pemilihan kayu sangat penting dalam proses ukiran. Kayu yang sesuai dijadikan bahan ukiran ialah kayu yang halus, liat uratnya dan kayu yang tua serta benar-benar kering. Contoh kayu yang baik ialah kayu jelutong, kayu cengal, kayu merbau dan kayu meranti merah. Seterusnya, bahan kemasan digunakan untuk menjadikan hasil seni ukiran kayu lebih menarik dan tahan lama. Terdapat perbezaan antara varnis dan shellac. Varnis menghasilkan satu lapisan yang keras, kuat dan luk sinar untuk melindungi permukaan kayu. Varnis juga bersifat berkilat, tahan lama, kalis air serta tidak memberi sebarang warna kepada kayu. Contohnya, varnis biasa digunakan pada permukaan lantai kayu. Antara adik guru kraf ukiran kayu yang saya kenali adalah Encik Wan Mustafa bin Wan Su. Beliau merupakan adik guru kraf ukiran kayu yang dilantik pada tahun 2007. Beliau dilahirkan pada 5 Mei 1939 di Terengganu dan beliau berjaya membuka galeri ukiran kayu yang dikenali sebagai Balai Seni Wan Mustafa Wan Su. Bagi memastikan ukiran yang dihasilkan mempunyai identiti sendiri, beliau memastikan pengukir yang bekerja bersama beliau tidak pernah bekerja dengan mana-mana tukang ukir. Antara hasil kerja beliau dalam ukiran kayu adalah ukiran kayu di Istana Muktabillah Terengganu dan Istana Melawati Putrajaya. Berikut merupakan ukiran kayu yang telah saya hasilkan semasa saya berada di Kraftangan Malaysia Cawangan Negeri Sembilan yang terletak di Kuala Pilah. Antara langkah-langkah dalam mengkomersialkan kraf tradisional adalah daripada peranan kerajaan itu sendiri. Pihak kerajaan boleh memberikan bantuan dan galakan kepada mereka yang berminat untuk mengusahakan jualan kraf tradisional. Bantuan dan galakan yang berterusan penting, terutama kepada pengusaha yang baru sahaja menjalankan sesuatu industri tradisional. Kerajaan boleh memberikan bantuan modal dan khidmat nasihat secara berterusan. Sebagai contoh, kerajaan perlu banyak mengadakan kursus yang berkaitan industri desa seperti batik, ukiran kayu, kraf tangan dan juga makanan tradisional.
Seterusnya adalah peranan media massa. Media massa bertanggungjawab mempromosikan industri kraftangan kepada seluruh warga Malaysia. Media massa seperti media elektronik amat sesuai dengan pemikiran generasi muda sekarang. Maka, media ini boleh mengkomersialkan kraft tradisional dengan mempromosi dan menyebarkan maklumat tentang keunikan barangan kraftangan di Malaysia melalui platform media sosial seperti aplikasi Instagram, TikTok serta melalui rancangan televisyen. Contohnya, rancangan TV1 iaitu Kesenian Kraftangan Malaysia menunjukkan penghasilan kraftangan dari segi pembuatan, penyediaan dan pelbagai lagi proses perusahaan membuat barangan kraftangan. Selain itu, wartawan rancangan majalah 3 juga tidak ketinggalan dalam melaporkan kepelbagaian seni kraftangan seperti seni ukir kayu dan juga seni anyaman. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang fungsi kraft tradisional ukiran kayu. Ukiran kayu banyak digunakan sebagai hiasan untuk perabot dan bahagian rumah. Antaranya ialah pada pintu dan tingkap, tangga rumah, hulu keris, katil, almari dan juga kerusi. Kesimpulannya, kraft ukiran kayu di Malaysia memainkan peranan yang penting dalam mewarisi warisan seni Malaysia. Kraft ini masih terus wujud dalam bentuk tradisional dan moden dengan pelbagai penggunaan dari hiasan rumah hingga seni bina. Walaupun menghadapi cabaran dalam era moden, usaha pemeliharaan dan peningkatan kesedaran terhadap kraft ini masih penting untuk memastikan kelangsungannya dalam warisan budaya Malaysia. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.